Perkenalkan, saya Muhammad Nahar Azmi. Ya, saya bertugas di Jabatan Perubatan Sukan Pusat Perubatan Universiti Melaya. Saya juga pensyarah di Unit Perubatan Sukan di Fakulti Perubatan Universiti Melaya. So, dua yang entiti sebenarnya sama bawah UM. Cuma dari aspek akademik saya di Fakulti Perubatan, tapi dari segi perkhidmatan saya di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Okey. Sebelum saya teruskan, saya cuba untuk cakap tak terlalu banyak citing saya suka cakap banyak yang tambahan-tambahan yang buatkan kadang-kadang lama. Okay, so ini adalah introduction, basic information berkenaan apa itu aktiviti fizikal, pergerakan. Ya, pada umumnya adalah bentuk pergerakan. Pergerakan akan menghasilkan tenaga, tak kisah. Menulis pun bukan satu bentuk pergerakan, berjalan, membuat kerja-kerja di rumah, house chores, itu semua adalah bentuk pergerakan. Any bodily movement. Dan juga physical activity atau aktiviti fizikal tu terdiri dari apa pun juga bentuk aktiviti pekerjaan kita sehari-hari, kerja-kerja di rumah, kita bersosial, leisure, kemudian sukan termasuk juga dalam secara global atau keseluruhan apa yang dimasukkan aktiviti fizikal. Dan exercise atau senaman itu adalah merupakan sebahagian daripada entiti aktiviti fizikal. Okay, selalunya bila kita cerita tentang senaman ni, orang sangat setengah-setengah orang lah. Perkataan tu sangat tabu. Ada yang cakap perkataan senaman tu macam satu yang tak menyenangkan. Sebab yalah, bila kita cakap senam, tak boleh sebahagian besar tak boleh nak commit. Tapi nanti saya akan ceritakan mengikut daripada announcement atau guideline terkini daripada World Health Organization berkenaan dengan aktiviti fizikal. Ya. Okey, kemudian bila kita dapat melakukan satu fungsi dengan baik untuk melaksanakan aktiviti kita, itu adalah physical function. Kita punya physical function. Ini adalah komponen physical fitness yang perlu untuk memulihkan kita aktif, sihat, cergas. Semua komponen ni bila ada, itu akan membuatkan kita fit. Tahap fitness tu akan berbeza daripada seorang ke seorang yang lain. Of course, kalau orang yang tak pernah melakukan apa pun bentuk senaman atau aktiviti fizikal yang most of the time lebih kepada aktiviti sedentary yang tidak begitu aktif, tentu tahap fitness dia akan berbeza. So pada umumnya ini adalah komponen dia. Okey. Fitness itu sendiri membuatkan orang tu boleh melakukan aktiviti tu dengan lebih baik. Sama ada dia akan lagi cepat, lebih kuat, lebih laju. Dan komponen-komponen ini perlu ditingkatkan secara individu, secara bertahap. Okay? Dan untuk memulihkan seorang tu lebih fit daripada yang lain, so tahap latihan yang berbeza dan secara individual diperlukan untuk bolehkan orang tu lebih fit dan juga lebih cergas ataupun lebih laju, lebih tangkas dan sebagainya. Sebab itu nanti akan membezakan, contoh kalau bila seseorang tu melakukan pertandingan, terutama kalau berlari dan sebagainya, itu akan membezakan satu individu dengan individu yang lain bagaimana cara seseorang tu berlatih. Okay. Of course, tujuan kita bukan untuk bertanding, sebab bertanding tu nanti ada kesan lain tersendiri. So saya tak akan bincang itu di sini. Saya ingin menggalakkan semua orang untuk terus kekal cergas. Okey. Okey, kita kalau ingat faktor terutama kebanyakannya bagi kita, termasuk saya juga, kita dah meningkat usia dah meningkat usia, terutama yang dah cakap ke betul. dah meningkat lebih daripada 50, 60, ada yang 70 So degeneration telah terjadi. Faktor wear and tear. Okey, itu yang selalunya orang akan merujuk kepada yalah dah berumur. Jadi banyak faktor yang membuatkan keterbatasan melakukan sesuatu aktiviti. Namun sekiranya seseorang tu dapat meneruskan aktiviti apa yang dia lakukan sebelum ini, sampai ketika umur dia 50, 60, 70 dan sebagainya, itu akan membuatkan dia akan still cergas dan tetap tangkas sejajar dengan umur dia lebih dibanding dengan orang lain pada umur yang sama. Contohnya di sini saya nak bagi contoh. Ini contoh terdekat pada diri saya. Kalau lihat gambar
yang paling wanita yang sedang buat tap dancing. Ini adalah Profesor Tunku Sarah. Beliau sudah menjejak usia hampir ke 65, belum lagi marah dia nanti kalau saya cakap dia dah 65. Menjejak 65 tahun. Beliau masih lagi aktif dengan tap dancing. So ini saya minta personally gambar video ni daripada beliau untuk menunjukkan usia, kalau kita still cergas, kita masih lagi boleh meneruskan aktiviti seperti apa. Of course akan mengikut tahap level pada umur tersebut lah. Tapi kalau dibandingkan dengan umur yang sebaya dengan beliau, beliau merupakan seorang yang fit. Kalau gambar yang tengah, kalau boleh saya sharekan juga, ini adalah kumpulan daripada ESG. Ini persiapan kami masa ingin mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 2017. So kalau diperhatikan, mereka terdiri dari golongan yang kebanyakan daripada 60 ke atas, dan majoriti yang sampai yang ikut pergi ke sana sampai ke puncak. Dan yang paling ujung sekali seorang lelaki yang berusia, beliau merupakan bekas driver PPUM dulu. Beliau bersara, sekarang umur beliau sudah 70 tahun. Beliau orang yang pertama yang mengajak saya untuk berlari road run pada ketika itu usia saya sekitar akhir 30-an. So beliau yang mengajak saya. Tapi masa pertama kali saya ingin berlari ikut tempo beliau, saya tak boleh ikut. Padahal beliau ketika itu sudah berusia 60 tahun. So jadi agak memalukanlah pada saya. Tapi dalam masa dia juga tidak putus asa mengajak untuk saya terus, dan akhirnya boleh juga berminat untuk berlari road run. Padahal saya tak pernah suka pun road run sebenarnya sebelum ni, walaupun saya pernah saya atlet track and field, tapi berlari di atas jalan raya bukan satu yang sangat saya sukai. Okey. Jadi kenapa kita perlu bersenam? Okey, banyak faktor yang perlu kita perhatikan, terutamanya sekarang dengan meningkatnya penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis. Kita tahu even daripada kajian National Health Survey, Kementerian Kesihatan, terjadi peningkatan kencing manis daripada 2015 ke 2019 hasil kajian tersebut. So ini menunjukkan dan ditambahkan dengan teknologi sekarang yang begitu canggih, membuatkan orang semua begitu mudah ambil dan membuatkan kita kurang beraktiviti. So itu akan menambahkan lagi peningkatan terhadap terjadinya non-communicable disease ataupun penyakit kurang berjangkit. Darah tinggi contohnya. Sekarang dengan peningkatan metabolic syndrome di peringkat umur yang paling muda, kanak-kanak yang obes, yang mempunyai mengidap penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Saya banyak mendapat rujukan daripada klinik endocrine pediatrics, yang mana sekarang sejak akhir-akhir ini kami banyak menerima rujukan daripada mereka berkenaan dengan kanak-kanak yang even umur bawah 10 tahun sudah pun mempunyai type 2 diabetes, bukan type 1 lagi, type 2 diabetes ya. Dan juga darah tinggi. So ini menunjukkan walaupun teknologi canggih, tapi akibat daripada kita terpaksa berkorban disebabkan oleh teknologi itu, membuatkan kita ambil mudah dan kurang aktif, dan juga di samping of course pemakanan dan banyak faktor lagi yang memberi sumbangan terhadap terjadinya behavior lifestyle yang tidak baik ya. Okay, seperti yang saya katakan tadi, akibat daripada non-communicable disease, kejadian obesiti yang meningkat, kencing manis, kita memang dari sejak beberapa tahun kebelakangan ini kita adalah jaguh obesiti di rantau Asia Tenggara ya. Untuk PITS, untuk kanak-kanak di bawah, untuk golongan pediatrics kita nombor 2, kita di belakang Brunei. Okey. So jadi kejadian tu sangat yang perlu kita ambil berat. Bagaimana kita untuk mengurangkan keadaan kejadian non-communicable disease ini tadi. Ini contoh yang saya katakan tadi diabetes meningkat. So kita perlu fikirkan macam mana untuk membuatkan masyarakat itu at least move. Kalau dulu banyak tak move, kan kebanyakan daripada kita bila kita bekerja contoh,
walaupun bukan di keadaan pandemik sekalipun, kita akan spend masa mungkin lebih daripada 8 jam, 10 jam dan sebagainya untuk membuat satu pekerjaan ni untuk yang mereka yang bekerja di yang banyak desk work dan sekarang ditambah dengan work from home lagi. So apa yang saya perhatikan bila kebanyakan daripada pesakit yang datang dapat rawatan, mereka cakap, wah saya banyak menghabiskan masa siapkan kerja, duduk meja, ada yang sakit tangan, ada yang sakit bahu dan sebagainya akibat daripada terlalu lama duduk. Akibat terlalu lama duduk tu sendiri membuatkan kita aktiviti fizikal kita rendah dan juga pembakaran tenaga kita pun rendah juga. Okay. Ini carta punca kematian utama di Malaysia 2018. Kalau diperhatikan, nombor 1 itu sendiri adalah dengan nombor 3. Ini adalah berhubung kait dengan cardiovascular disease, jantung, stroke, okay, kolesterol, darah tinggi, okay. Itu merupakan penyumbang tertinggi kalau kita jumlahkan nombor 1 dan nombor 3 ni, itu adalah peratusan yang tinggi sekali akibat kematian di Malaysia. Okey, kenapa terjadinya peningkatan NCD ini tadi atau non-communicable disease ataupun penyakit tidak berjangkit ini? Of course, ini salah satu faktor. Ini salah satu faktor, mungkin faktor utama. Faktor utama akibat bila kita terlalu banyak aktiviti sedentary, terutamanya tengok TV, cerita-cerita Korea yang begitu banyak sekali sekarang sampai orang ketagih. Saya tak pernah tengok cerita Korea, jadi saya tak begitu faham sebenarnya apa yang menyebabkan ketagih. Tapi minta maaf kalau ada yang tersinggung bila saya cakap macam tu. Dan sambil menonton tu kadang-kadang cemilan-cemilan seperti ini akan menjadi satu kebiasaan. Ditambah mungkin bukan ini saja, benda-benda yang lain, contoh-contoh gorengan-gorengan yang mudah kita buat di rumah ditambah dengan keadaan pandemik sekarang. Okey, ini bentuk-bentuk sedentary yang kita dapati walaupun kita buat kerja-kerja di rumah, most of the time kerja-kerja yang kita lakukan akan banyak duduk. Ditambahkan dengan teknologi sekarang, kita ada washing machine, ada dryer. Okay, masuk je baju dan buat kerja sekarang, buat kerja di rumah, buat kerja-kerja yang perlu diselesaikan, biarkan washing machine untuk mencuci pakaian atau mengeringkan baju. Dan juga kadang-kadang sekarang dah ada microwave, makanan dah siap pack apa semua masuk dalam microwave, panaskan dan sebagainya. So jadi aktiviti-aktiviti fizikal tu sudah berkurang. Seperti yang saya katakan, dengan meningkatnya kita duduk menyiapkan pekerjaan di rumah ataupun di office sebelum pandemik juga, dan juga menghabiskan masa di depan TV menonton tak kira apapun cerita-cerita bersiri dan sebagainya, ini akan menyumbangkan terhadap penyakit-penyakit yang lain. Of course yang non-communicable disease yang saya sebutkan tadi, di samping juga penyakit-penyakit, contoh penyakit desk work kepada pekerja-pekerja yang banyak membuat kerja-kerja di depan komputer dengan banyak menggunakan typing, keypad, mouse dan sebagainya. Ada yang sakit carpal tunnel lah, ada yang sakit tennis elbow lah, yang sakit bahu, sakit leher dan sebagainya, sakit pinggang sebab duduk lama. So aktiviti ini walaupun kita membuat kerja, tapi kerja yang banyak duduk, ini akan meningkatkan juga terhadap risiko terhadap penyakit-penyakit. Okay? So ditambah dengan faktor umur juga, bila kita meningkat umur, proses degenerasi terjadi once kita cecah 40 tahun. Semua proses akan merosot. Proses kekuatan tulang, proses kelenturan otot, proses kekakuan sendi, proses metabolisme tubuh kita. Sebab tu orang cakap buat penat je buat exercise, tapi kenapa berat badan tak turun-turun? Of course pertama kita kena lihat apa pemakanan kita tadi dan juga bentuk aktiviti fizikal kita juga. So dan juga berapa lama kita spendkan masa untuk duduk diam tak buat apa-apa dengan menonton di depan TV dan sebagainya. Okey, ditambah sekarang banyak Netflix lah, apalah semua itu membuatkan Astrogo, orang boleh dengan senang lenangnya menonton apa yang mereka suka
di mana mereka juga berada. So ini juga akan mengakibatkan kejadian-kejadian faktor menyumbang terhadap terjadinya peningkatan non-communicable disease. 26 November 2020 yang lepas, World Health Organization membuat satu guideline tentang bagaimana cara untuk meningkatkan aktiviti fizikal dan mengurangkan sedentary behavior di kalangan masyarakat dunia. Ini merupakan satu isu yang sangat penting di mana seluruh dunia membuatkan satu guideline ini kerana mereka dapati akibat non-communicable disease dan physical inactivity menyumbangkan melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Bila seseorang itu penyakit, adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengidap sesuatu penyakit. Of course, kalau yang dah kena tu, okay, macam mana cara untuk kita prevent dia jadi lebih lanjut, komplikasi akibat daripada penyakit tersebut. Walaupun kita dah ada kencing manis, walaupun kita dah ada darah tinggi, walaupun seorang itu dah pernah stroke dan sebagainya. Okay, cara kita perlu lakukan untuk mencegah dia daripada kita mendapat komplikasi yang seterusnya. So itu adalah sesuatu yang perlu diambil kira. So apa yang mereka dapatan daripada laporan atau guideline ini berdasarkan pada kajian-kajian, banyak kajian yang dilakukan di seluruh dunia. So mereka telah membuat satu review artikel atau meta-analisis melihat contoh-contoh ataupun kajian yang telah dibuat. Dan mereka dapati dan membuat satu kesimpulan, bila seseorang itu duduk lebih daripada 10 jam sehari, okay, itu akan membuatkan seorang itu beresiko tinggi terhadap kematian. Bukan penyakit saja, terhadap kematian. So just imagine, benda ni ada accumulation, bukan sekaligus satu kali itu saja, berturut-turut. Even yang saya perhatikan selama ni, bila ada pesakit yang datang, kebanyakan mereka sudah bertahun-tahun lamanya melakukan aktiviti yang tidak aktif. Okay? So itu akan memberikan kecenderungan untuk mereka mendapatkan penyakit. Penyakit ni bila dah mencapai ke tahap yang sangat sukar untuk dirawati, itu akan memberikan risiko terhadap terjadinya kematian dan sebagainya, seperti yang saya bagi contohkan tadi. Saya rasa kebanyakan daripada kita maklum, akhir-akhir ni kita mendengar berita ramai yang kematian di kalangan orang-orang yang muda, 20-an, 30-an. So of course mungkin ada faktor genetik di situ juga, tapi juga kita perlu ambil kira tentang faktor-faktor yang penyumbang yang saya katakan tadi. Just bayangkan kalau kanak-kanak dari kecil sendiri sudah obes, sudah ada kencing manis, sudah mempunyai darah tinggi. Saya ada beberapa pesakit yang di bawah rawatan saya, umur 10 tahun. Even baru-baru ni pun ada yang umur 8 tahun. Kencing manis type 2, bukan type 1. Dan juga ada darah tinggi lagi. So bayangkan, saya terpaksa memberi motivation kepada kanak-kanak ni supaya mereka terus mengamalkan gaya hidup sihat agar mereka nanti dalam 10 tahun ke 20 tahun akan datang tidak mendapat komplikasi yang teruk akibat daripada penyakit. Sebab penyakit kencing manis terutamanya prosesnya adalah sangat perlahan. So dia boleh mengakibatkan kerosakan pada sel-sel saraf, sel-sel tubuh kita yang lain dan juga fungsi-fungsi pada tubuh kita. So itu yang perlu kita perhatikan. Okey, dan dari laporan tersebut disebabkan kita banyak maknanya aktiviti sedentary ni sebenarnya dah jadi satu amalan kebanyakan daripada kita selama ini. So jadi kita cuba ingin memutuskan rantaian aktiviti yang tak ada physical inactivity. So kita kena putuskan rantaian ni daripada kita katalah selama ni selalu ni pun kalau misalnya saya jumpa kanak-kanak yang datang mendapat rawatan, kebanyakan mereka akan cakap oh main game ini dan sebagainya dengan depan komputer, depan mobile phone, iPad dan sebagainya, spend masa sampai 2-3 jam. So memang kita nak mengubah habit seseorang tu sangat susah. So apa yang saya galakkan, suruh mereka okey, cuba berhenti buat sesuatu pergerakan, bergerak saja.
dalam masa 1 jam tu bergerak buat sesuatu, lepas tu nak sambung-sambung lah. So kita putuskan rantai. Paling tidak start dengan something yang very basic dan juga yang mudah untuk mereka lakukan. Dan kemudian nanti kita tambah perlahan-lahan sebab mengubah behavior seseorang itu mengambil masa yang agak lama. Kecuali kalau seseorang tersebut sudah mendapat macam hidayah untuk merubah. Saya ada seorang kanak-kanak remaja wanita. Masa pertama kali jumpa saya, bila cerita dia tak nak pun dengar. Tapi tiba-tiba satu hari dia macam mendapat hidayah, dia terus berubah. Dan setiap kali jumpa terdapat improvement dari segi berat badan, peningkatan otot, penurunan lemak dan sebagainya. Membuatkan dia bila kita cakap pun dia dah faham apa yang ingin. Dan dia faham tentang keadaan penyakit dia dan dia perlu perbaiki keadaan kesihatan beliau agar penyakit yang beliau alami itu tidak mendapat komplikasi. So ini memang memerlukan terutamanya kanak-kanak sokongan daripada keluarga terutamanya, sebab kadang-kadang ada keluarga mereka tak dapat sokongan daripada keluarga. Pernah ada satu kanak-kanak yang datang, bapa dia tiap-tiap hari torture, cakap dia, alah kau ni memang macam apa dia cakap, dia ada cakap sloth dekat budak tu. So budak tu akan cakap ke saya, oh my dad said I'm a sloth. So bayangkan bila dah sampai ke tahap macam tu, dah mental kanak-kanak tu dah malas. Bila nak bagi nasihat pun dia tak nak mendengar. Kau sekira keluarga sendiri tidak memberi sokongan untuk kanak-kanak tu berubah. So bagaimana? Tiada ada orang lain kecuali keluarga sendiri. So jadi sangat sedih bila mendapat keadaan seperti itu, dan kita cuba untuk membantu dan sudah tentu kanak-kanak tersebut tidak akan mendengar lah. Okey, ni akibat daripada sedentary activity, lifestyle atau behavior yang saya katakan tadi, ni adalah benda-benda yang sekarang memang kerap terjadi. Dan bila datang ke klinik berjumpa dengan saya dan juga bila diselidiki, ini adalah faktor-faktor yang kebanyakannya mereka alami. Okey. So jadi memang kita menuju ke arah teknologi yang sangat canggih sekarang ya, tapi kita terpaksa berkorban because of that, membuatkan dia memudahkan seseorang, kita sendiri, even saya sendiri pun mempunyai opportunity untuk become sedentary. Macam mana pun kita kena balance. Ada masa memang kita terpaksa. Kadang-kadang saya pun di klinik pun kadang-kadang spend masa berjam. Mujur saya ada jam yang akan memberi saya warning, okay, bangun dan bergerak. Tu kadang-kadang ada pesakit, kenapa ni? Saya cakap, oh saya bangun ni, dah dapat warning untuk berdiri dan segera buat gerakan. Dan saya akan buat gerakan. So basically kita tak boleh elakkan, tapi bagaimanapun kita kena ikut peredaran dan cuba ubah keadaan. Okay. So cuba elakkan keadaan duduk yang berterusan. Kebanyakan daripada kita memang kadang-kadang alpa tentang kepentingan untuk kita bergerak walaupun sedikit. Saya ada seorang pesakit, bila setiap kali datang, dia memang ada stroke, dia memang ada kencing manis, dia memang ada darah tinggi. Tapi bila dia cakap setiap kali datang, ada buat exercise tak? Tak. Terus terang dia terus dengan muka flat dia tu, dia akan cakap, saya tak buat apa-apa pun. So jadi bila setiap kali datang dengan keadaan begitu, tentu kita akan rasa, saya sendiri akan merasa itu satu cabaran yang sangat kuat macam mana untuk saya improvekan. Cuma saya pesan ke beliau, kalau boleh cuba bergerak setiap 1 jam. Atau 2 jam lah, 2 jam sekali bergerak, pindah kerusi ke, pergi ke dapur ke, dan pindah tempat duduk dan sebagainya. Bagi cara, kemudian dah lepas beberapa tahun, beberapa bulan, kebetulan 2-3 minggu yang lepas berjumpa dengan dia, saya nampak ada improvement. Selama ni tak pernah ada improvement. So saya tanya dia dah mula nampak kepentingan tu, dan juga dia bergerak. Dia cakap dia pindah tempat duduk setiap sejam dan buat sikit aktiviti. Walaupun dengan aktiviti yang minimal sekalipun, dengan sedikit perubahan tu adalah lebih baik daripada kalau kita tak buat apa-apa langsung. Okay, of course bila kita tengok aktiviti fizikal tu ada berbagai level ataupun tahap. Tahap rendah, tahap sederhana, tahap tinggi. Orang yang dah biasa dengan tahap tinggi tak ada masalah, silakan. Tapi untuk mereka yang berada di tahap yang rendah atau tak pernah langsung, so ini yang kita nak at least buat sesuatu daripada tidak buat sama sekali. Itu adalah yang disyorkan oleh guideline yang dikeluarkan oleh WHO pada 26 November 2011. So
apa isi kandungan dia adalah eliminate minimum, walaupun dulu kita cakap kena bersenam at least 10 minit, 30 minit sehari contoh, ataupun sekurang-kurangnya 10 minit. So eliminatekan benda tu, dia tidak memberi satu stres kepada orang. Yang penting dia bergerak. Dan kita build up dari pergerakan tu dari masa ke semasa. Bila dia sudah merasa selesa, baru dia tambah. Selalunya saya akan pesan kepada, sebelum guideline ni keluar pun saya dah pesan kepada pesakit saya. Cakap, okey, anda buat berapa yang anda mampu. Kalau misalnya anda boleh berjalan 5 minit, okey tak apa, buat je belajar. Atau bergerak setempat 5 minit atau dan sebagainya. At least buat something. Kemudian bila tubuh kita dah terbiasa, sebab tubuh kita memerlukan masa untuk adaptasi terhadap sesuatu aktiviti yang ingin kita lakukan. Dan kena faham, bila kita melakukan sesuatu yang kita tak pernah lakukan, kita akan merasa sore. Tu yang selalunya kebanyakan daripada orang, kenapa buat senaman, kenapa badan-badan yang sakit? Sebab kita tak biasa bila buat sesuatu, tubuh kita akan bereaksi. Sebab tu kita kena memberikan pemahaman. Okey, ni nanti jangan lupa lepas besok ke nanti akan rasa sengah-sengah sikit sebab tu bila tu kena lihat apa yang kita buat sebelum tu. Katalah hari tu orang tu excited sangat dia nak berjalan, dia berjalan 30 minit. Lepas tu besoknya dia dah sakit sana sakit sini. Dan dari situ sebenarnya untuk buatkan kita flashback, apa yang kita buat semalam. So kalau kita cakap kita buat 30 minit jalan, okey, mungkin kita kena kurangkan 50% terus. 15 minit dulu atau 10 minit. Start dengan something yang kita rasa okey. Bila kita buat sesuatu aktiviti itu dan kita tidak mengalami apa-apa keadaan yang tidak selesa ataupun sakit, bermakna itu sesuai untuk kita lakukan pada ketika ini dan bertahankan dia untuk selama beberapa hari, seminggu atau 2 minggu. Selalunya dalam masa 2 minggu tubuh kita dapat beradaptasi dengan baik untuk sesuatu aktiviti yang kita lakukan. So nanti kita tahapkan sikit. Walaupun orang lain boleh buat 30 minit tu bila-bila masa. Tapi mungkin untuk kita, untuk seseorang yang tak pernah bersenam, dia akan ambil masa. 30 minit bersenam sehari tu mungkin akan ambil masa 6 bulan baru. Okey je, tak mengapa. Ya? So yang penting adalah dia terus kita nak memutuskan keadaan aktiviti sedentari itu tadi. So putuskan rantaian tersebut agar kita dapat meningkatkan aktiviti fizikal. Tujuan dia adalah meningkatkan aktiviti fizikal. Okay? Doing something physical is better daripada tak buat langsung. Kalau tak boleh bersenam, tak apa. Buat kerja-kerja rumah yang selama ni banyak bergantung pada teknologi kan. Cuba buat sikit-sikit. Kebanyakan daripada pesakit yang datang pun bila saya tanya apa yang dia buat, dia cakap dia buat berkebun, dia kemas rumah, bersih-bersih rumah selama dia tak pernah bersih-bersihkan rumah. So bila nampak ada semasa yang PKP yang awal, sebelum PKP saya tak pernah nampak ada improvement kepada ada beberapa orang pesakit ni. Tapi lepas daripada dia datang masa PKP, sebab dia banyak buat kerja kat rumah. So semua kerja-kerja rumah sebab ada semua keluarga dia di rumah, so dia buat mencuci dan sebagainya. Dan bila datang follow up, ada improvement. So bila dia cakap dia cuma buat aktiviti di rumah saja. Itu apa yang katakan tadi, dengan membuat sesuatu daripada tidak sama sekali, itu akan sedikit sebanyak memberikan perubahan. Okay? So tak ada minimum. Walaupun sebelum ni pernah cakap 10 minit dan sebagainya. So buat seberapa yang seseorang itu mampu. Saya rasa semua orang maklum tentang benefit exercise itu sendiri, mengurangkan risiko kejadian penyakit jantung, darah tinggi, ke depresi, lemak, buat berat badan. Tapi dalam proses senaman saya jarang letakkan turun berat badan tu sebagai prioriti pertama ya. Sebab kita akan merasa kecewa bila nanti kita letakkan terutama berat tu sebagai yang utama. Ditambah dengan bila anda membuat timbangan di rumah, yang mana timbangan di rumah hanya berat saja, tak ada perkara-perkara lain yang dinilai. Kalau di tempat kami kita ada body fat composition. So jadi bila most of the time kalau orang tak pernah bersenam, dia punya kapasiti, dia punya komposisi akan jadi perubahan. So kalau yang tapi berat kadang-kadang tak berubah atau mungkin bertambah. Pertambahan tu mungkin disebabkan pertambahan berat otot yang selama ni tak digunakan. So bila nanti sampai satu tahap berat otot tu tak akan bertambah, so nanti kemudian lemak akan mula. So of course ada aktiviti-aktiviti senaman tertentu yang mungkin akan lebih membakar lemak lah. Okay. So apa yang perlu dilaksanakan di sini terutama untuk mereka yang kepentingan untuk terutama di kalangan pesakit kanser,
ia sangat membantu dari aspek emosional, dari aspek pencegahan penyakit dan juga mengawal peningkatan berat yang begitu mendadak yang mungkin nanti akan menjadi faktor risiko mengapa seseorang tu boleh dapat kambuh dan sebagainya. Dan juga dapat membuat seorang tu akan lebih cergas. Itu yang paling utama sekali. Bila kita bersenam, kita ada satu hormon yang kita panggil endorfin, tu akan buatkan kita rasa ceria. Dan juga mungkin merupakan satu hormon yang boleh membantu kita untuk mengurangkan kesakitan pada seseorang. Of course bukan kesakitan yang sangat serius lah ya. Okay, so ini mengurangkan side effect. Ada beberapa patient yang saya dapat bila mereka melakukan senaman. Of course masa tengah side effect rawatan mereka letih dan saya tak galakkan lah. Tapi ada setengah mereka walaupun mereka sebab sebelum ni mereka aktif, bila mendapat rawatan kemo dan sebagainya, mereka seperti biasa malah membuatkan mereka bersemangat untuk melawan keadaan-keadaan yang akibat side effect tu, dan malah sebahagian daripada mereka tidak pun pernah mengalami side effect akibat daripada rawatan tersebut. Mungkin peratusan tak ramai majoriti mungkin akan mengalami kesan sampingan rawatan. Dan juga perlu diingat keadaan kekuatan tulang akan berkurang bila mendapat rawatan kemo ataupun radio. So jadi senaman dalam usaha untuk membantu meningkatkan kekuatan tulang seseorang, improve dan juga balance untuk mengurangkan risiko jatuh. Itu yang terutama sekali terjadi, terutama untuk semua yang terutama yang bila dah meningkat umur. So jadi ni adalah recommendation kepada survivors terutamanya bagaimana untuk bila melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal. Goal dia adalah untuk improvekan function. Itu yang paling penting. Kemudian improvekan quality of life. So menjadi lebih ceria, lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Take one step at a time, improve you punya moral dan sebagainya, hubungan dengan sesama keluarga, sesama kawan, itu sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang untuk bekas sakit kanser. Dan of course bila membuat satu aktiviti itu, dia perlukan kita plan berdasarkan kemampuan seseorang. Kalau anda selalu perhatikan siapa yang selalu ikut aktiviti saya akan cakap, okay, ikut, pace yourself, follow, listen to your body. Itu adalah kata-kata kunci utama yang selalu saya akan sebut. Jangan kita ikut orang lain, ikut kemampuan diri kita sendiri. Berapa banyak yang kita lakukan tu, itu adalah tahap kita untuk sekarang. Mungkin dia akan improve untuk beberapa waktu yang akan datang. So kita perlu perhatikan itu semua. Bila anda letih, saya pun kadang-kadang ada hari okey, ada hari tak okey. Kita ada hari okey, hari tak okey. Kadang-kadang bila bangun satu pagi tu kita rasa macam tak bermain sangat. So jadi kita nak buat satu. So buat sesuatu yang kita selesa pada ketika itu dan kita tidak push. Mohon tolong jangan push. Sebab bila kita push, sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada tubuh kita. Mungkin kita injured, okay? Atau kita, sehingga membuatkan kejadian kardiovaskular pun boleh terjadi. So jadi buat sesuatu yang mengikut kita kemampuan pada tahap tersebut. Yang penting kita move. Jangan duduk hanya memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Semalam boleh buat, kenapa hari ini tak boleh dan sebagainya. Ikut, kita ada hari okey, ada kita hari tak okey. Okay. So volume, of course kita pertama yang kita tengok di sini adalah kita nak improvekan cardiorespiratory kita, denyut endurance jantung kita, pernafasan kita, daya tahan tubuh kita, kekuatan otot kita, flexibility. Bila kita melakukan secara rutin, dia akan improve. So ini adalah apa yang selalu kita beritahu bila kita nak membuat sesuatu tu, berapa kerap dalam seminggu, berapa kekuatan yang kita perlu lakukan, jenis-jenis nama yang macam mana yang kita perlu lakukan, dan berapa lama kita perlu menghabiskan masa atau melakukan aktiviti tersebut. Okay? So ini perlu bersesuaian dengan individu tersebut. Kadang-kadang walaupun kita nampak orang tu mungkin kategori umur dia sama 30,
sama je 30. Tapi yang seorang ni dia punya tahap kecergasannya bagus. Yang satu lagi ni disebabkan tak pernah beraktiviti langsung dan tahap kecergasan dia agak rendah. So jadi bila kita untuk melakukan sesuatu aktiviti berdasarkan tahap kemampuan masing-masing. Okay, frekuensi berapa kali dalam seminggu. Kita boleh, macam saya katakan tadi, sekarang ni no limits. Time kita kena limit, kena buat 10 minit. Tak, buat seberapa yang anda mampu dan build up dari situ sedikit demi sedikit. Okay, you nak buat sekali, kalau boleh cuma sekali seminggu, tak apa, sekali seminggu. Yang penting konsisten dan teruskan dan juga tambah, nanti dah lepas sebulan, mungkin boleh tambah 2 kali seminggu dan seterusnya sampai nanti boleh dapat the recommendation yang dikatakan berapa minit dalam seminggu yang perlu kita lakukan. Kekuatan ikut kemampuan anda. Listen to your body. Kalau misalnya dah biasa, kita ada istilah talk test. Kalau talk test tu, kalau kita, bila kita berjalan, kita boleh berborak-borak sampai gossiping, tu maknanya intensity dia rendah lah. Tapi kalau misalnya kita boleh buat aktiviti, kita mencungap, tapi kita boleh menyelesaikan satu ayat sehingga orang tu faham apa yang kita cakap dan itu adalah intensiti sederhana. Kalau dia tak boleh bercakap sama sekali, diam terus, tercungap-cungap, tu maknanya intensiti dia tinggi. Itu yang paling mudah sekali kalau kita nak tentukan intensiti. Okey. Ini adalah talk test yang saya katakan tadi. Ini anda boleh dapatkan. Mungkin nanti kalau perlu saya akan bagikan nota ni kepada organizer nanti. Maaf ya doktor, kita ada lagi 5 minit ya. Okey, jap. Saya cuba push cepat-cepat. Okey. Ini adalah jenis-jenis senaman. Okey. Okey, bila kita cerita pasal aerobic type atau cardio, dia ada berbagai, daripada berjalan sampai berjalan buat aktiviti di dalam air, tak semestinya berenang. Okey. Ni adalah bentuk kekuatan. Selama ni orang hanya buat yang bentuk kardio saja. Kekuatan jarang dilakukan. Sebab tu WHO menegaskan perlu buat kekuatan juga. Okay. Dan ini adalah keregangan. Saya rasa setiap orang bangun tidur mesti buat stretching kan. Dan juga setiap 1 jam bila kita duduk lama, cuba buat satu bentuk regangan untuk mengurangkan kekakuan ataupun kelenturan sendi dan juga otot kita. Okey, balance. Ini yang penting. Of course, balance yang kat sini dah canggih sangat. Yang paling mudah adalah berdiri satu kaki dengan buka mata dulu. Itu pun ramai yang saya tengok ada masalah untuk bertahan 30 saat. So build up sikit-sikit. Start dengan 5, 10, 15 dan seterusnya 30. Bila dah boleh berdiri satu kaki dengan buka mata 30 saat, cuba dengan tutup mata pula. Okay? Dan kemudian ada berbagai-bagai lagi modifikasi untuk meningkatkan tahap kesukaran dia. Okay. Of course, kita perlu melibatkan semua komponen tadi, kardio, regangan, kekuatan dan juga balance tadi untuk meningkatkan fitness kita. Pilih sesuatu yang anda suka, yang terutama untuk membolehkan kita boleh bertahan, comply dengan aktiviti yang kita buat. Okey. Lepas tu secara bertahap, jangan ikut lain, ikut kemampuan anda. Okey. Dan juga ini adalah yang disyorkan oleh WHO untuk mereka yang tak pernah yang dah okey, dah terbiasa. Kita perlu capaikan. Dia selama ni tak pernah capai. Mungkin bersenam dia cuma seminggu sekali atau dua minggu sekali. Okey, ini adalah recommendation. Kalau untuk sederhana 150 ke 300 dalam seminggu. Kalau yang nak buat bentuk yang agak agresif sikit, yang vigorous ke high intensity 75 minit ke 150 minit. Okey. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang disyorkan untuk mereka yang dah biasa. Kalau yang memang dah canggih, dah fit, dia ada yang level dia tinggi. Contoh macam saya nampak ada Kak Rozila kat sini. Tu yang fitness dia tahap gaban. So boleh buat lebih 300 minit dalam seminggu. Okey. Tapi kalau untuk mereka yang tak pernah bersenam selama ni dan senaman itu adalah sesuatu yang baru, buat ikut kemampuan. Gantikan yang banyak duduk tu dengan bentuk pergerakan, apapun bentuk pergerakan. Okey. Kurangkan aktiviti sedentary, tingkatkan step. Tingkatkan step. Kita ada banyak alat yang boleh membantu untuk mengukur, untuk mengira step kita. Ni bila keadaan-keadaan seperti ini adalah kita kalau boleh kita tak digalakkan dapatkan rawatan, make sure
Jangan paksakan diri anda sekiranya anda mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Anemia, darah kandungan hemoglobin darah yang rendah, luka yang tak sembuh lagi, okey. Lepas tu ada demam, ada pendarahan dan sebagainya, okey. Yang ini memang kalau bila anda ada kesan sampingan, kalau rehat recover dulu, jangan paksakan diri anda, okey. So ini yang perlu dipertimbangkan, bila kita putuskan rantaian physical inactivity kita, okay, build up gradually sampai ke nanti satu masa anda boleh membuat satu senaman tu 30 minit tanpa berhenti. Start slow, okay, dengan intensiti yang rendah pun tak mengapa. Okay. Pelbagaikan aktiviti, jangan hanya kardio saja. Selama ni saya tengok kebanyakan daripada semua orang semua buat kardio saja. Bila saya cakap buat strengthening kekuatan, kalau berjalan tu tak cukup ke? Memanglah tak cukup. Kalau berlari tu tak cukup ke? Memang tak cukup. Itu lebih kepada fokus kepada jantung dan paru-paru saja. Tidak bentuk ke aspek kekuatan tulang dan juga kekuatan otot. So perlu ditambah. Ditambah lagi flexibility yang saya katakan tadi dan juga balance. So 4 komponen ni adalah 4 komponen basic yang perlu ada dalam senaman kita. Bila fatigue, tak apa kita rest. Okay, ni something yang kita perlu watch out. Bila ada injury, kalau perlu dapat rawatan. Rawatan yang paling awal sekali yang perlu anda lakukan bila ada kecederaan otot ataupun ligamen, sendi dan sebagainya adalah ice. Itu yang paling mudah sekali. Buat lebih kurang 15-20 minit untuk satu masa, buat 3 ke 4 kali sehari selama 3 hari ke 5 hari. Kalau misalnya tidak ada improvement, sila dapatkan rawatan lanjut. Okey. Anda tak perlu untuk menjadi seorang yang hebat untuk memerlukan satu senaman. Dan juga, ni saya selalu tunjuk gambar pakcik ni. Ni adalah idola saya. Walaupun umur dia 70 tahun, dia masih boleh berlari 5 kilometer lebih kurang 30 minit Betapa hebatnya untuk umur orang 70 tahun. So itu menjadi satu seperti mana saya melihat kebanyakan daripada survivors yang berusia 60 ke atas yang begitu aktif sekali. Itu merupakan sumber inspirasi kepada saya untuk saya terus cergas seperti mereka bila saya mencapai umur itu nanti. So saya harap apa yang saya bincangkan tadi atau saya share tadi memberi